أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, mari sama-sama kita membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid, kita akan sambung pelajaran tajwid, iaitu di muka surat 33 pada sifat-sifat huruf. Baik, murid-murid, baca bersama-sama dengan Ustaz. Sedia? Pelajaran 13. Sifat-sifat huruf. Pengertian sifat huruf. Pada bahasa, ialah keadaan, bentuk atau rupa. Pada istilah ialah cara menahan dan menekan udara ketika menyebut setiap huruf yang akan menghasilkan sifat nyaring, rendah, terbuka, tertahan dan sebagainya. Sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf ada 17, iaitu al-jahr, al-hams, al-syaddah, al-rakhawah, al-isti'la, al-istifal, al-itbaq, al-infitah, al-ismat, al-idlaq, al-safir, al-qalqalah, al-inhiraf, al-istitalah, al-lin, at-tafashi, at-takwir. Pengertian bagi setiap sifat-sifat huruf. Al-jahr, nyaring. Nafas tertahan ketika menyebut huruf-hurufnya kerana tekanan yang kuat pada makhrajnya. Ain, dha, mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ra, hamzah, dhal, ya, ghin, dhad, jim, dal, ta, lam, ba. 19 huruf. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talaba. Al-hams, sembunyi. Nafas terlepas ketika menyebut huruf-hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Fa, ha, tha, hamzah, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. 10 huruf. Wa hathahu syakhsun sakatun. Asyiddah, yakni kuat. Suara tertahan ketika menyebut huruf-hurufnya kerana tekanan yang kuat pada makhrajnya. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. 8 huruf. Ajidun, khattin, bakat. Ar-rikhawah, lembut. Suara terlepas ketika menyebut huruf-hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Kha, dhal, ghin, tha, ha, dha, fa, dhad, shin, waw, sad, zai, ya, sin, alif, ha. 16 huruf. Khudh, ghassa, hadzin, fadda, sausin, zayya, sa'id. At-tawassut,
yakni pertengahan. Suara pertengahan antara asyiddah dan ar-rikhawah semasa menyebut huruf-hurufnya. Lam, nun, ain, mim, ra. 5 huruf. Lin Umar. Al-isti'la, yakni meninggi. Pangkal lidah terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf-hurufnya hingga menghasilkan bunyi tebal. Kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, za. 7 huruf. Khussa, daghdi, qidh. Al-istifal, yakni menurun. Pangkal lidah tidak terangkat ketika menyebut huruf-hurufnya. Hamzah, nun, shin, ra, ha, dal, ya, tha, ain, lam, mim, kaf, sin, waw, fa, ta, jim, ha, zai, ba, dal, alif. 22 huruf. Anshir, haditha, ilmika, saufa, tajahhiz, bidan. Al-itbaq, yakni melekat. Pangkal dan tengah lidah terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf-hurufnya. 4 huruf. Sad, dad, ta, za. Al-infitah, yakni terbuka ruang antara lidah dan langit-langit ketika menyebut huruf-hurufnya. Mim, hamzah, kha, dal, waw, jim, dal, sin, ain, ta, fa, zai, kaf, alif, ha, qaf, lam, hamzah, shin, ra, ba, ghin, ya, tha. 25 huruf. Man akhadha wajada sa'atan fazaka haqqun lahu syurbu ghaisi. Al-ismat, yang ini tertahan. Tertahan atau sukar menyebut huruf-hurufnya. Jim, zai, ghin, shin, sin, alif, kha, ta, sad, dal, tha, qaf, ta, hamzah, dal, waw, ain, dha, ha, ya, jim, dad, kaf. 23 huruf. Jazzu, ghishi, sakhit, sadda, thiqatan, idh wa'dhuhu yahudduka. Al-idlaq, yakni lancar. Lancar dan mudah menyebut huruf-hurufnya. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. 6 huruf. Fir, min, lub. As-saghir, yakni desiran. Keluar bunyi desiran yang kuat ketika menyebut huruf-hurufnya. 3 huruf. Sad, zai, sin. Al-qalqalah, lantunan. Keluar bunyi lantunan yang kuat menyebut huruf-hurufnya. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf. Kutubun, jaddin. Al-inhiraf, melencong. Melencong huruf dari makhrajnya ke makhraj lainnya ketika menyebut huruf-hurufnya. 2 huruf. Ra dan lam. Al-istitalah, yakni memanjang. Berpanjangan makhraj huruf ketika menyebut hurufnya. 1 huruf. Dad. Al-lin, lunak. Sebutan lembut dan lunak ketika menyebut huruf-hurufnya yang mati dan sebelumnya berbaris atas. Waw, ya. At-tafashi, berhamburan angin antara gigi dengan langit-langit keras ketika menyebut hurufnya. 1 huruf. Shin. At-takwir, berulang-ulang.
Hujung lidah bergetar dan berulang-ulang ketika menyebut hurufnya. Satu huruf ra. Ya, murid, kita tengok huraiannya. Okey. Sifat huruf. Setiap huruf ada sifat. Dari huruf alif sampai ya ada sifat-sifatnya. Dan kadang-kadang satu huruf, contoh jim, ada 2-3 sifat. Ada 2-3 sifat. Nanti kita tengok. Huruf dal, dia bukan satu sifat dia ada 2 sifat. Macam kita manusia, sifat kita apa? Lembut. Sifat kita apa? Kasar. Sifat kita apa? Ada 2-3 sifat kan pada orang. Begitu juga pada huruf, dia ada 2-3 sifat. Baik, kita tengok dulu pengertian sifat huruf pada bahasa. Sifat huruf ni apa? Keadaan, bentuk, rupa. Keadaan, bentuk, rupa. Itu yang dikatakan sifat. Sifat ni apa? Keadaan, bentuk, rupa. Baik. Pada istilah, ni pada bahasa pada bahasa. Pada istilah pula apa dia? Ialah cara menahan. Ni. Cara menahan dan menekan udara. Ketiga, menyebut setiap huruf yang akan menghasilkan sifat nyaring, rendah, terbuka, tertahan dan sebagainya. Ini semua ni. Nyaring, rendah, terbuka, tertahan. Sekali lagi, pada istilah ialah cara menahan. Menahan apa? Menahan huruf. Dan menekan. Menekan apa? Menekan udara ketika menyebut setiap huruf. Baik. Iaitu untuk menghasilkan apa? Sifat huruf yang nyaring, sifat huruf yang rendah, yang terbuka, tertahan dan sebagainya. Masuk sifat-sifat huruf. Yang ni yang telah kita baca. Al-jahru, al-hamsu, al-syidda, ar-rakhawah, al-isti'la, al-istifal. Ini semua. Baik, kita tengok sifat huruf seterusnya. Yang pertama iaitu tentang al-jahar. Al-jahar ni iaitu nyaring. Baik, macam mana cara nak bersebut nyaring ni? Nafas akan tertahan ketika menyebut huruf-huruf. Baik, contoh huruf ain. Huruf ain bukan sebut ain. Jadi kita bunyikan. Contohnya alif ain mati atas ataupun ilmu kan huruf ain. Jadi nyaring. 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 Huruf za pun. Sifat ni ada sifat-sifat nyaring. Huruf ain ada sifat nyaring. Huruf za, huruf mim, waw, zai, nun, qaf dan seterusnya ada sifat nyaring. Kemudian disebut 19 huruf ni untuk memudahkan kita hafal. Azuma, waznu, qari'in, zi, ghassin, jiddin, talaba. Huruf apa? Ada huruf ain, ada huruf za, ada huruf mim, ada huruf waw, ada huruf zai, ada nun. Ini untuk senang menghafal. Ini untuk senang menghafal. Jadi, dia buatkan huruf ni dicantum-cantumkan. Jadi, azuma, dah tentu ada huruf ain, za dan mim. Wazana atau waznu, waw, zai, nun. Qari'in, ada huruf apa? Qaf, alif, ra, hamzah. Kemudian zi, zal, ya, ghassin, ghin dengan dot, bukan ghassin, ghaddin dot ghaddin, ghadin, jad apa? Jaddun, jim dengan dal, talaba, talamba, tu. Kemudian al-hamsu,
sembunyi. Apa orang sembunyi? Macam mana cara? Nafas akan terlepas. Ni. Nafas terlepas. Ketika nak sebut huruf ni, nafas terlepas. Kan? If, ij, ih, kan terlepas. Ih, ith, ath, ash, ashhadu, ash, kan terlepas. Ash, akh, as, as, ak, dia bukan ak, terlepas. At, nafas akan terlepas. Disebut huruf ni al-hams, iaitu huruf yang tersembunyi, sembunyi. Nafas terlepas tapi hurufnya tersembunyi. 10 huruf yang ni untuk memudahkan kita. Fahthahu, syakhsu, shin, kha, sad. Sakat, sin, kaf, ta. Sin, kaf, ta. Ini untuk memudahkan kita menghafal. Baik, seterusnya. Asyiddah. Asyiddah ni kuat. Kuat. Suara akan tertahan ketika menyebut huruf-hurufnya. Suara tertahan. Sama juga ni. Yang ni nafas. Yang ni suara. Yang ni nafas tertahan. Yang ni suara tertahan. Ketika nak sebut huruf. Contoh, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. A. Suara tertahan kan? A. Kan tertahan. Aj. Ad. Ad. Aqa. Ata. Ab. Ak. At. Untuk memudahkan 8 huruf ni, dia buat dalam bentuk bacaan. Ajid, qatin, bakat. Ajid dah tahu, alif, jim dengan dal. Qatin, qaf dengan ta. Bakat, bakap, ta. Baik. Kita teruskan lagi. Kita tengok budak tentang ar-rakhawah. Bukan ar-rakhawah. Ar-rakhawah. Okey. Ar-rakhawah iaitu lembut. Huruf tu lembut. Suara terlepas. Suara akan terlepas. Yang tadi suara tertahan. Yang ni suara akan terlepas. Contoh, akh, az, ag, as, al, af, at, ash, au, as, az, ai, as, a. Suara akan terlepas. Kalau kha ni jangan sebut kha. Kha tu memang hurufnya, tapi bacaannya. Akh. Alif. Alif kha. Mati atas. Akh. Kazal. Alif dal. Alif dal mati atas. Az. Kalau sa, alif sa mati atas as. Macam tu. Baik. Untuk memudahkan menghafal, khudh, ghassa, haddin, fadda, syausin, zayya, sa'in. Ini untuk senang menghafal. Baik, at-tawassut. At-tawassut iaitu huruf pertengahan. Lam, nun, ain, mim. Suara pertengahan. Tak tertahan, tak apa. Pertengahan antara syiddah dan ar-rakhawah. Lembut dengan tadi syiddah apa? Dengan kuat. Di antara kuat dengan lembut. Di antara dua. Baik, at-tawassut. Jadi huruf dia lam. Bunyikan alif lam mati atas al. Alif lam mati atas al. Al. Alif nun mati atas an. An. Alif ain mati atas a. A. Jadi di tengah-tengah. Alif mim mati atas am. Am. Alif ra mati atas ar. 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 Okey, ini sifat huruf yang ada pertengahan. Satu huruf ni akan ada 2-3 kadang-kadang. Macam kat sini ain. Ada juga di mana? Di sini.
Ain ada al-jahar. Ain juga ada di at-tawassut. Baik. Untuk memudahkan, Lin Umar. Senang kan? Lin Umar. Dah tahu. Ada huruf lam, ada nun, ain, mim, ra. Al-isti'la. Ya ini meninggi. Pangkal lidah terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf-huruf hingga menghasilkan bunyi tebal. Al-isti'la ni sifatnya meninggi tapi pangkal lidah terangkat ke langit. Contoh, akh, akh. Rasa tak pangkal lidah naik ke langit? Akh, as, as. Rasa? As, out, out. Rasa kan? Lidah kita tak sentuh tapi ternaik ke atas. Terangkat ke langit-langit. Dia tak sentuh kan? Out, out. Yang ni sentuh. Out. Ak. Ni tak sentuh tapi ternaik. Dan ni sentuh. Tapi lidah terangkat ke langit lah. Langit-langit. Cara menghafal mudah 7 huruf ini iaitu khussa, dagtin, qitta. Baik. Kemudian astifal, iaitu menurun. Pangkal lidah tidak terangkat ketika menyebut huruf-huruf ni. An kan, ni terangkat kan? An, ash, ar, ad, ay, ath, al. Baik, kita tengok pangkal lidah. Yang dikata pangkal lidah macam mana? Ni kita punya lidah. Ni mulut kita. Ni mulut kita. Semula. Ni mulut kita. Kan? Mana pangkal lidah ni? Kawasan sini. Ini ujung lidah. Pangkal lidah, kata dia pangkal lidah tidak terangkat. Ujung terangkat. Pangkal ni tak terangkat. Cuba an. An macam mana? Lidah ternaikkan macam ni. An. Ash. Pangkal lidah ni tak terangkat. Tapi yang terangkat ni depan dia. Ash, ar. Pangkal tak ar, tapi yang ni terangkat. As, au, af, at, aj, az, ab, id. Baik. Ini istifal. Seterusnya, al-itbaq. Pangkal dan tengah lidah terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf-hurufnya. Pangkal dan tengah. Mana? Kalau lidah kita macam ni depan, ni dalam, ni mulut kita. Ni mulut kita, dia kata pangkal dan tengah. Pangkal dan tengah ni terangkat. Terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf-hurufnya. Mana kena naik semua. Dia akan naik macam ni. Naik. Baik. Contoh hurufnya sad, dad, ta, fa, dha. As. Rasa tak pangkal dengan tengah-tengah naik? Out. Dia naik kan? Naik. Baik. Terbuka. Iaitu al-infitah, ruang antara lidah dan langit-langit ketika menyebut huruf-hurufnya. Ruang antara lidah dan langit-langit. Ruang antara lidah dan langit-langit. Huruf apa? Huruf mim, nun, hamzah, kha. Kita membina ruang. Wujudnya ruang antara lidah dan langit. Dia membesar. Mulut membesar. Seperti satu bulatan.
a a a a akh akh az 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 al az au aj aj ad as at dan seterusnya. Untuk mudahkan, man akhadha wajada sa'atan fazakan haqqun lahu syurbu ghaisin. Baik, itu al-infitah. Sifat huruf al-infitahnya ni ada mim, nun, semua ada. Ain, kan ain ada, sini ada ain, sini ada juga. Jadi ain ada pada al-infitah, ada isti'la, ada pada ar-khawah. Baik. Kemudian al-ismat, iaitu tertahan. Tertahan atau sukar menyebut hurufnya. Hurufnya aj kan berat kan, sebut susah. Az, au, ash, as, a, akh, at, as, ad, as, aq, at, kesukar. Ya, ini tertahan. Kalau nak senang hafal macam ni. Jazun, ghishin, sakhitin, daddun, siqatan, id, wa'zuhu, yahudduk. Baik. Seterusnya lancar, iaitu al-izlaq. Al-izlaq lancar. Lancar dan mudah nak sebut huruf ni. Huruf if, ir, im, in, il, ib. Disebut ada sifatnya adalah sifat yang ada sifat-sifat lancar. Kemudian sifat yang ada sifat desiran. Huruf sad, zai, sin. Keluar bunyi desiran. Is. Kan? Is. Dia ada desiran. Baik. Tengok info. Al-qalqalah terbagi dua bahagian. Satu sughra, lantunan lembut pada huruf qalqalah yang bertanda mati yang asli pada ketika waqaf yang tidak sabdu. Lam yalid, ni sughra. Dan ada kubra. Contoh lam yalid wa lam yulad. Kita sambung baca ni. Yang ini disebut luar, sughra, lantunan lembut. Lam yalid, lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam lid. Dia macam lam yalid, yalid, lam yalid, lam yalid, macam tu. Lam yalid. Tapi kita tak yalida, bukan yalida. Lam yalida. Dia macam dia apa? Melantun. Lam yalida. Kalau kita keras lam yalida. Ni jangan keras. Lam yalida wa lam yalida wa lam yulad. Kat sini. Yang ni dia lantun. Lam yalida wa lam yulad. Ada de-nya. Yang ni lam yalida wa lam yulad. Baik. Jadi, lantunan lembut pada huruf qalqalah yang bertanda mati yang asli atau ketika waqaf yang tidak sabdu. Baik. Ini ketika waqaf. Kalau ketika waqaf ni pun sama. Yang ni lantunan lembut, yang ni lantunan lembut juga tapi dia stop. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Kemudian yang kubra, ini dia berat sikit, iaitu lantunan huruf yang kuat pada huruf yang bersabdu. Watab, kalau berhenti tabbas yada abi lahabin watab. Dia ada berhenti sekejap. Bukan berhenti, dia maksudnya dia watab. Tu, kufuwan ahad. Yang ni tak, yang ni berhenti. Kufuwan ahad. Ni ada lantunan tapi tak berat ni. Ni berat juga. Ni kubra juga tapi ini lagi kubra. Yang ni kufuwan ahad.
Yang ni watab. Watab. Ada watab. Macam tu. Itu info tentang qalqalah. Baik. Ini dah tadi Sambung tentang al-qalqalah, iaitu lantunan. Keluar bunyi lantunan yang kuat menyebut huruf-hurufnya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun kutubun jaddin. Contoh iqa, iqra, iqra. Itu adalah lantunan. Iqa. Tu. Yang bukan iq mati telan, kita telan lantunan iq. Tak, dia iqa. Dia mesti lantun. Ita. Huruf ta ita. Dia mesti lantunan. Huruf ba ib. Itu lantunan. Huruf jim ij. Ada lantunan. Huruf dal id. Baik. Sambung tentang al-inhiraf, iaitu melencong. Huruf dal, huruf apa? Ra dan lam. Melencong huruf dari makhrajnya ke makhraj lain ketika menyebut huruf-hurufnya. Contoh ar. Huruf ra, ar. Dia melencong. Al. Seterusnya al-istitalah, iaitu memanjang. Berpanjangan makhraj huruf ketika menyebut hurufnya. Huruf apa? Huruf dhat sahaja. Il. Idrib bi'asak. Memanjang. Kemudian lunak, sebutan lembut. Alin. Lunak ni lembut. Sebutan lembut dan lunak ketika menyebut. Waw, ya, au, ai, ayya, iya, au lamasa, tu huruf waw dan ya. Sambung lagi. At-tafashi, iaitu menghambur. Huruf apa? Shin. Berhamburan angin. Shin. Ish. Satu je. Antara gigi dengan langit-langit. Keras ketika menyebut hurufnya. Ish. Washam. Banyak keluar. Cak Leo pun keluar. Ish. Kemudian at-takwir, berulang-ulang. Ir. Maknanya ada getaran. Ir. Hujung lidah bergetar dan berulang-ulang ketika menyebut hurufnya. Ir. Kan dia masih ada 2 getaran, 3 getaran, itu sebut huruf. Tak ada getaran tak jadi. Ir. Warab, rab. Ada getaran. Okey, murid. Untuk hari ini sampai situ saja tentang sifat-sifat huruf. Dan akan datang kita akan tengok sifat-sifat yang berlawanan dengan huruf-huruf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.